bersama kita di Borak Corner Podcast pada kali ini, episod kali ini dibawakan khas bersama kita daripada Parti Muda, Pak Izra dan Wan Mahusin bagi mewakili daripada Barisan Nasional. Podcast yang tajuk podcast kita pada pagi ini adalah Sabah Political Multiverse, semua mau jadi main character. So ada beberapa perkara yang mungkin kita akan ulas berkenaan dengan situasi ataupun landscape politik yang berada di kehangatan pilihan raya Dewan Undangan Sabah ini. So kita pergi terus kepada dia punya tajuk soalan-soalannya. Okay. Dan kali ini kita bawa mungkin dalam konsep yang lebih santai, menggunakan bahasa-bahasa yang sepatutnya digunakan, dan ada beberapa mungkin soalan yang berat dan mungkin kita akan discuss. Kita tidak akan stay dengan format seperti forum, kita akan bercakap seperti dalam podcast yang sebenar. Okey. Alright. Kita mulai daripada Pak Izra lah. Selalunya orang mulai dari sebelah kiri, tapi kita terus pergi ke hujung di sana. Tuan rumah, Pak. Tuan rumah, okey. Husin cakap tuan rumah. Alright. Okey. Sabah terkenal dengan politik yang cair, berlapis dan sentiasa berubah. Pada pandangan Pak Izra, apakah faktor yang membuatkan setiap parti ingin menjadi main character dalam Sabah? Adakah ini soal kuasa, naratif atau kegagalan sistem politik itu sendiri membina kestabilan? Okey, kalau pada saya lah kan, sebenarnya dia ada beberapa perkara. Sekejap lah, saya rasa macam tidak berapa jelas. Okey. Jelas. Tak, kita dengar. Ini masuk dalam live. Okey. Okey. Dah macam biasa. Perkara yang pertama pada saya adalah lebih kepada faktor kuasa itu sendiri. Okay, sebab kita ada banyak parti kan di Sabah, dan kebanyakannya semuanya tidak boleh mau berada di bawah. Semuanya mau menjadi yang macam ni lah. Tajuk ni bilang watak utama. Dia mesti mau menjadi ketua. Tapi yang parti itu parti-parti besar. Tapi kalau parti-parti kecil, dia ada juga cara dia untuk menjadi main character. Sebagai contoh, parti kecil 2018 STAR masa tu dia cuma menang, saya fikir 4 kerusi kah? Lebih kurang begitu. Betul. Ataupun 2 kerusi. Tapi kebetulan apa-apa sebab pun masa tu kita tidak dapat membentuk kerajaan yang stabil untuk dapat simple majority. So datang daripada sinilah parti kecil ni yang sebenarnya pada mulanya memang tiada apa pun, tidak banyak suara pun pada mulanya, dia yang tiba-tiba okey, yang hanya mewakili 4 dun. 4 dun, kan, begitu kan? Okey, mungkin saya ada chance untuk pilih yang mana satu yang saya mau sokong, dan kemudian yang disokong itu yang boleh bentuk kerajaan. Ini namanya bargaining power. Betul, bargaining power. Jadi bermula daripada situ, orang pun mula start tengok, okey, saya tidak perlu berada dalam parti besar pun untuk ataupun bertanding banyak, menang banyak untuk menjadi watak utama. Kalau saya mau bertanding 2, 3, 4 pun, mana tahu termenang. Termenang. Kalau bahasa Sabah ni dia bilang poksilap. Okay. Dan dengan ketidaktentuan politik, especially yang sekarang ni, tahun ni, sekarang ni kita mau berkempen ni, orang bilang, walaupun saya menang 1 kerusi pun, hatta saya tiada parti pun, saya bebas. Nanti kita mungkin boleh bercakap pasal bebas juga nanti sikit. Pun saya ada chance untuk menentukan siapa yang akan jadi kerajaan. So pada saya itulah faktor utama sebenarnya kenapa semua orang kuasa tu, kenapa semua orang mau jadi watak utama. Pertama. Yang kedua tu, dia ada sedikit kepada naratif yang mau dibawa. Okey. Kita baliklah beberapa tahun sebelum ni, yang pada masa tu again saya guna STAR juga sebagai contoh. STAR 2013, dia tidak banyak parti yang memperjuangkan hak-hak Sabah ataupun autonomi ataupun MA63, hanya STAR ataupun 1-2 parti lain saja yang kecil di Sabah ni. Dan itu tidak berapa mendapat sambutan sebab parti-parti besar naratifnya lain. Kita mau pembangunan yang sama dengan nasional. Dia bukan yang kepada hak autonomi tapi lebih kepada pembangunan nasional terus. Okey. Tapi bila mana ada perubahan dalam kepimpinan kerajaan 2018, orang mula start fikir okey, untuk pertama kalinya kerajaan persekutuan berubah. Jadi kita pun di Sabah mungkin ada peluang untuk mungkin ubah cara kita sendiri, dan kita kena cari naratif yang lain. Tidak boleh sudah sama dengan parti nasional. Kita kena ada satu yang mungkin kita bilang naratif yang kita boleh bawa di Sabah yang lebih dekat dengan orang Sabah.
So daripada sana saya nampak banyak parti pun mula pick up MA63, dan hari ini kita boleh nampak semua parti nasional kah, tempatan kah, semua bercakap pasal MA63. Betul ya. Itu yang menjadi persoalannya sekarang. Mungkin ini soalan yang seterusnya lah. Selain daripada 63, apa yang mau diperjuangkan? Okey. Mungkin juga saya tengok konteks bila dampak gerakan daripada Syed Saddiq di parlimen tu, walaupun dia parti kecil, tapi tengok macam mana dia mendominasi. Yang sekarang ni tengah hangat, dia tidak dibagi peruntukan di Muar, tapi macam mana dia jadi influencer, dia collect all the political fund apa semua tu untuk Muar. Betul. So mungkin boleh jadi begitu, macam mana? Boleh ulas sikit pada parti muda? Okey. So untuk Syed Saddiq, dia bila kita keluar daripada Pakatan Harapan, daripada menyokong Pakatan Harapan 2023, memang peruntukan untuk ahli parlimen Muar memang terus ditarik balik. Okey. So sebagai salah satu-satunya wakil muda di parlimen, dan kita pun bukanlah parti, walaupun parti nasional bukanlah parti yang terlalu besar, memang sangat kecil, kita terpaksa kena jadi kreatif. Anak muda ni yang bagusnya kita kreatif. Itu yang membuatkan Syed Saddiq bukan saja berjuang mengikut platform yang diberikan, yang betul untuk mendapatkan hak orang Muar. Peruntukan tu bukan untuk Syed Saddiq, dia untuk orang Muar sebenarnya. So bila tidak dibagi itu yang menjadi pada kami macam tidak sepatutnya berlaku begitu kan. Sebab bila Syed Saddiq berada dalam kerajaan pasca 2018 dan sebelum 2020 tu, dia memang juga perjuangkan untuk parti ahli parlimen pembangkang pun dibagi peruntukan juga. So bila dia tidak dibagi itu, kita memang mau perjuangkan pembangkang pun kena bagi juga peruntukan, sebab itu bukan untuk ahli parlimen tapi untuk orang untuk rakyat di kawasan tu. Dan itu berlaku, tapi pada masa yang sama kita tetap perlu servis politik khidmat kepada orang Muar, dan Syed Saddiq dengan kelebihan yang dia ada, dia berjaya lah jadi model. Dia berjaya jadi model, cari inisiatif sendiri, kerja part time untuk dapatkan sumbangan untuk Muar, begitulah. So baguslah kita. Okey, mungkin kita akan sambung nanti sedikit bab yang itu tu, dan mungkin kita akan tanya sedikit apa ni muda akan buat di Sabah ni. Mungkin boleh begitu ya. So tapi kali ini kita pergi dekat Wan Mahusin yang terkenal dengan kontroversi di peringkat nasional. Kontroversi yang sampai kes mahkamah. Azin. Okey, untuk pengetahuan semua, Husin ni dia ex UMS, dia pernah belajar di UMS dulu tahun berapa Sin? 2014 2017. 2014 2017. Masa tu dia di awalnya dia ni ada terlibat dengan aktiviti mahasiswa lah. Ya, betul. Sangat radikal lah time tu Sin. Okey Sin, soalannya. Dalam multiverse political Sabah, ini on perspektif lah. Husin ada background sedikit, pernah belajar di Sabah apa semua. Ya. So mungkin nampak begitulah. Adakah wujud satu identiti politik Sabah yang konsisten, atau sebenarnya identiti itu berubah mengikut gelombang dan personality pemimpin? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pihak Borak Corner atas jumputan. Walaupun saya ini bukan orang Sabah, tapi adakah pernah berada di Sabah dan sudah jatuh hati sama Sabah. Ada juga lah Pak, bunyi sikit ya tuan. Bolehlah sikit-sikit ya. Jadi saya nampak di sini bila sampai saja pilihan raya di Sabah ini, kalau di Semenanjung pilihan raya itu adalah pilihan raya lah. Hanya beberapa parti saja bertanding. Tapi di Sabah ini dia bukan pilihan raya, dia macam hari raya. Macam hari raya. Hari raya. Macam pesta sudah sini, kan? Ada kuih itu, ada ini, ada menu macam-macam yang fusion lah. Menu-menu itu macam hari raya. Kalau di Semenanjung, kalau pilihan raya itu macam kita ada ketupat, ada lemang, kan? Ada begitu saja. Nasi Tapi dagang, di Sabah ni kerabu, kalau tengok bendera macam kuih-muih, macam-macam jenis. Okey. Ini menandakan satu budaya politik di Sabah ini, dia tidak ketandusan pemimpin. Ramai pemimpin-pemimpin yang ada di Sabah. Tetapi sayang, 1000 kali sayang, pemimpin ini berpecah, Pak. Betul kan? Pemimpin itu berpecah dan masing-masing nak tunjuk inilah hebat, inilah juara, inilah yang paling dominan. Jadi ini akan merugikan, bukan merugikan Semenanjung, bukan merugikan saya sebagai rakyat Kelantan. Perpecahan ini akan merugikan rakyat Sabah.
Karena kalau saya bawa analogi, cakap Sabah boleh kan? Boleh. Cakap lebah. Boleh. Kau sudah makan tuhau kan? Tuhau sudah, ambuyak sudah, semua sudah. Jadi kalau kita buat analogi yang mudah, bila sampai hari raya, bila mama beli seluar untuk adik, tapi seluar itu terlebih panjang, esok sudah mau hari raya. Jadi adik try pakai, tengok-tengok seluarnya labu. Jadi minta tolong sama mamanya. Mama, seluarku panjang. Mama sibuk masak. Lalu mama cakap, tunggu dulu adik, nanti mama siap masak, mama potong. Tapi adik sudah rasa macam bimbang. Sebab esok sudah hari raya, seluar masih labu. Jadi minta sama kakaknya, kakak potong bah seluar aku panjang ni. Kakak sedang kemas rumah. Lalu kakak bilang, tunggu adik, kakak sedang hias rumah ini. Jadi adik masih lagi menunggu. Kaki seluarnya belum dipotong. Esok sudah hari raya. Jadi minta bantu dengan abangnya. Abang sibuk main mercun. Abang, boleh bah kau potong seluar aku? Seluarku panjang, besok raya sudah. Dik, nanti dulu, aku sedang main mercun ini. Nanti aku potong lah. Jadi adik sudah macam, nak boleh percaya semua ni. Masing-masing ada alasan. Last sekali adik minta tolong dengan bapak. Bapak sedang bakar lemang sama buras. Kan sedang buat buras. Burasak? Burasak. Bapak tolong bah, kaki seluarku panjang labu, besok sudah hari raya. Adik, nanti selepas burasak masak, bapak potong. Lalu adik menanti lagi sampai adik tertidur. Masing-masing sudah penat. Ibu penat, kakak penat, abang penat, bapak penat. Semuanya sudah tertidur. Jadi terjaga jam 2 pagi. Ibu terjaga. Waduh, alamak, kaki seluar anakku belum lagi dipotong. Maka ibu, mama pergi potong seluar adik. Pukul 2 pagi, kakak pula terjaga. Aduh, adik bilang tadi seluarnya belum potong. Jadi kakak pun potong lagi. Abang lagi terjaga. Adikku bilang tadi suruh dipotongnya kaki seluar, tapi aku tidak sempat potong. Abangnya bangun potong. Sampai mau subuh, ayahnya terjaga. Aduh, anakku minta tolong bah tadi, mau potong kaki seluar. Bapaknya bangun kasih potong. Besok pagi adiknya pakai, rupa-rupanya di paras lutut sudah banyak. Ini kenapa? Kerana buat kerja tidak bersama-sama. Tidak ada kesepaduan, tidak ada permuafakatan di dalam pelaksanaan. Yang rugi siapa? Yang rugi adik. Kalau di peringkat pilihan raya parti ini, yang rugi siapa? Rakyat. Jadi kenapa mau banyak-banyak parti? Kalau sungguh pun kamu ni hebat, kamu ni mantap, kenapa kamu tidak satukan? Biar hanya beberapa parti saja untuk mengukur kualiti, memilih untuk siapa yang terbaik. Tapi kalau pertembungan begini, siapa yang rugi? Boleh mencela kan ni? Boleh bah kalau kau. Okey, saya mau guna Aku mau mencela ni tadi. Saya mau guna analogi yang sama tapi simple lah. Kalau tadi bilang seluar panjang minta tolong bapa, mama, kakak, abang untuk tolong potong kan. Sebab tu perpecahan sebab tidak ada permuafakatan buat kerja sendiri-sendiri. Cuma kalau analogi yang sama hari raya, bila kita ada banyak parti, kita ada banyak calon, kita pergi rumah orang tu untuk beraya, kan? Dia hidang banyak kuih-muih. Ya. Kau tidak suka yang kuih Baulu, kau boleh ambil yang Elmen London mungkin kan. Kau tidak suka Elmen London, mungkin kau suka yang mungkin dia gelap sikit, kau mau yang kuning-kuning ada Tatnenas ya, betul. Kan. Jadi kau ada banyak bah, ada lagi yang aneka juada orang. Betul Faizra. Jadi betul. Bila orang pun bila dia bilang saya pergi rumah tu dia ada banyak pilihan. Jadi saya sedang mau pergi. Mau pilih yang mana satu saya mau makan. Sama juga kan, dia tidaklah lebih kepada saya bilang dia berpecah sebab tidak buat kerja bersama-sama, tapi pilihan yang dihidangkan kepada orang yang yang datang bertandang ke rumah. Sama juga dalam konteks ni kalau orang rakyat Sabah banyak pilihan orang bilang. Betul, banyak pilihan. Cuma di hari raya kita pergi beraya bukan semata-mata mau makan kuih. Kita pergi beraya mau duit.
Ini konteksnya. Itu Okey. Ini yang paling Tapi- bahaya, Bang. tapi aku dah- Sebab kalau setakat Okey. kuih, kita boleh beli. Kita boleh buat. Tapi kalau terlampau banyak kuih, sampai kita tidak mampu nak makan semua. Jadi, ialah bila terlalu banyak pilihan, dia akan menyebabkan banyak pergaduhan. Okey Sin. Aku Ini mau tambah yang sikit dia punya poin apa ni yang lagi mungkin white lagi. Tak payah kita guna analogi, kita tengok Indonesia. Ya. Indonesia macam mana dia bentuk dia punya meraihkan demokrasi tu dengan parti-parti kecil. Even ada parti yang cuma mewakili single seat tapi di dalam kerajaan. So kalau begitu punya situasi macam mana Sin kau punya point of view? Baik. In the end, itu yang maksud saya tadi. Bila kita terlalu besar, terlalu banyak pilihan, jadi kita tidak ada satu pilihan yang boleh menentukan kepentingan umum. Akhirnya campur-campur semua, himpun-himpun di atas meja, bercampur satu kuih dalam satu botol yang sama. Okey. Jadi kenapa pilihan begitu? Tapi tidak juga orang cakap bila kau ada apa ni satu parti yang dominan boleh bawa yalah sebab Sabah ni dia melalui satu time frame yang lama apa? Betul. Kalau bersatu begitu, maksudnya di akhir NDN, contoh selepas keputusan pilihan raya, maka semua ni gabung juga. Yalah. Tapi betul. Okey. Tapi dia membawa ideologinya berbeza. Alright. Kalau sungguh pun dalam kerajaan itu ada 5 parti, 10 parti, dia pendekatan berbeza, Pak. Kalau satu parti dia ada satu gaya, kalau 2 parti dia ada 2 gaya, kalau 3 parti ada 3 gaya. Tapi ideologi dia tu dia lebih kepada localize lah. Yang menyuarakan pasal suara betul-betul lokal. Mungkin begitu, Tapi Faizal? bila bertembung dalam pilihan raya, dia tidak membawa hak negeri, hak rakyat, dia akan membawa hak parti dulu Okey. yang paling utama. Okey, tapi saya boleh nampak kau punya point. Saya mungkin bersetuju to some extent. Yes. Sebab kalaupun ada banyak parti yang akhirnya menang dalam pilihan raya, kita bercakap pilihan raya yang sekarang lah kan. Contoh parti A menang 10, parti B menang 10, parti C 5, D 5. Lepas tu untuk membentuk simple majority 37. Yes. Dan memang betul, memang akan ada macam-macam ragam, Macam-macam macam-macam gaya, perangai, macam-macam ideologi. Tapi at the end of the day, mereka ini membawa suara rakyat. Mereka ini adalah orang yang telah dipilih. Mereka ini ada perjuangan masing-masing. Jadi akhirnya adalah bagaimana diorang boleh bentuk satu kumpulan yang bergabung untuk membentuk kerajaan untuk rakyat, dan akhirnya kompromi, bukanlah yang kompromi melampau, tapi mungkin Agree to disagree lah. agree to disagree. Yes. Okey, parti A ini perjuangan saya. Oh, macam bagus kita terima. Parti B ini perjuangan. Mungkin parti B ini lebih kuat di pedalaman contohnya. Yes. Jadi apa yang dibawa suara daripada pedalaman mereka ada. Parti B mungkin contohlah parti nasional. Pembawaan atau ideologi atau perjuangannya mungkin sedikit berbeza. Yes. Tapi bila bergabung, kita boleh complement each other, orang bilang. Saya tertarik semasa pilihan raya penamaan calon yang kemarin penamaan calon tu kita tengok macam mana setiap calon tu dia ada penyokong-penyokong yang dia apa semua kan, tapi apa yang dibuat calon tu ni dia beri salam. Yang interesting tu dekat Klias ada dia pemuda yang mewakili satu parti ni, lepas tu oleh kerana bapa dia mewakili parti yang lain, dia pindah pergi sebelah sebelum penamaan calon, lepas tu siap lambai-lambai lagi. Sebab itu macam saya di orang Semenanjung kan, Kelantan. Bila sampai hari penamaan calon, kami tidak boleh tu limpas kawasan lawan. Tapi bila saya berada di Ranau, saya boleh pergi tempat warisan, tempat ziarah. Sudah ada budaya bubu. Mana katanya semangat kekeluargaan itu ada. Cuma tidak disatukan di dalam satu menu yang mau diangkat, Pak. Sebab itulah culture di Sabah ni Sin, dia bila kita macam argue ataupun kita debate on the certain extent yang kita cuma ambil point to point lah kan. Ini point habis settle lah. Sebab apa? Kelebihan di Sabah, parti itu tidak dikaitkan dengan agama, tidak dikaitkan dengan bangsa. Kalau aku tukar parti, aku tidak akan dicop keluar agama. Kalau aku tukar parti, aku tidak dicop pengkhianat bangsa. Itu tiada di Sabah. Tidak. Tapi kalau di Semenanjung ada sentimen begitu. Kalau aku tukar parti, kafir sudah
kau. Kalau aku tukar parti ini, kau sudah jadi baru bangsa kau ni. Jadi itu yang masalah. Tapi di Sabah tidak ke arah itu. Mana katanya, saya sebagai orang Semenanjung yang pernah berada di Sabah, kalaulah semangat itu disatukan, Sabah makin jadi kuat. Sabah akan lebih mantap. Ataupun mungkin itu cara melihat penyatuan semangat tu ya, melalui pecah-pecah parti. Sepatutnya begitu. Contoh Faizal, bila contoh selepas PRN tiada parti yang boleh tubuhkan kerajaan. Jadi dia akan menjadikan kerajaan yang tidak stabil. Bila-bila masa pun aku boleh tinggalkan kerajaan. Bila masa aku, kalau di Sabah ni lompat kan. Bila-bila masa pun aku boleh lompat. Jadi sampai bila isu rakyat ini mau dikekalkan dan konsistensi sebagai isu utama. Sebab bila terjadi begini, parti is number one. Kedudukan nombor satu. Aku mau selamatkan negeri, tapi tempatku tidak selamat. Macam mana tu Faizal mau kerja? Okey. Saya tetap merasakan tidak ada masalah dengan banyak parti yang bertanding. Ramai calon. Kita ada 596 calon yang bertanding pilihan raya kali ini. Sangat ramai. Bebas pun sendiri ada 74 yang bertanding. Boleh bentuk kerajaan. Boleh bentuk kerajaan sudah kalau dia orang semua menang. Imagine. Siapa presidennya? Okey. Yang itu different story lah kalau yang bebas kan. Tapi dia berbalik kepada masalah yang lebih utama adalah sebenarnya apa yang setiap parti ini perjuangkan. Sebab itu yang tadi saya cakap, semua parti bercakap pasal MA 63. Parti Nasional, Parti Tempatan, semua bercakap pasal MA 63. Okey, kita terima yang itu. Tetapi selain daripada MA 63, apa sebenarnya parti A, B, C, D ni mau perjuangkan? Itu yang sepatutnya menjadi fokus utama dalam kempen pilihan raya. Tawaran dan manifesto apa yang kau mau bagi untuk kawasan dan juga untuk Sabah. Kalau itu kita boleh jelas, mana-mana parti pun, bila mana masanya untuk membentuk kerajaan nanti, kita boleh bincang itu dulu. Okey, parti saya mau bawa suara anak muda. Parti B, saya mau bawa pasal digital infrastructure. Parti C, saya confirm akan fokus MA 63. Okey. Jadi bila kita boleh agree yang itu, dia berbalik kepada kekeluargaan. Sebab keluarga lebih besar adalah keluarga di Sabah. Kita tahu apa yang kita mau perjuangkan, kita tahu apa yang kita mau buat 5 tahun ke hadapan. Kerajaan yang dibentuk tidak mustahil akan jadi stabil atau lebih baik. Betul. At the end of the day, pada saya bukan setakat parti-parti yang bertanding, tapi lebih kepada tawaran yang diberikan kepada rakyat Sabah. Betul. Saya kalau untuk generasi muda, saya rasa benda ini tidak menjadi ralat. Sebab pemikiran anak muda sudah berubah. Dia berbeza dengan tim yang tua-tua. Macam mana kamu mau cakap kamu akan kuat walaupun berbeza parti, sedangkan kamu semasa dalam parti pun kamu berpecah? Faham tak Faizal? Semua pemimpin-pemimpin yang ada di Sabah ini dahulunya satu parti saja, Pak. Dalam satu parti pun mereka tidak boleh ada satu suara yang jelas. Masing-masing ada kepala, menyebabkan tumbuh-tumbuh parti-parti dan akhirnya berbalah sama sendiri. Okey, begini. Kalau aku tengok, yalah Pak Ezra dia ada poin dia besar. Tapi yang aku faham yang aku maksudkan ni sebenarnya, kalau dia di peringkat parlimen, dia mungkin akan nampak efek tu. Sebagai contoh, bila salah satu isu dibawa, kalau parlimen saya wakil daripada parlimen 25 tu, dia pecah parti, dia memang payah. Mungkin dia start begitu. Okey, kita gantung dulu tu barang tu. Sebab jawapannya ada gantung. Kita gantungkan dulu. Jadi masing-masing. So ini mau makan apa? Bola saga apa, mau campur apa semua. Itu okey. So aku bawa terus next untuk Faizra. Muda sering membawa image politik baru, tetapi di Sabah persaingan parti lokal dan blok-blok sedia ada sangat kuat. Dan multiverse Sabah ni, watak apakah muda cuba mainkan? Hero, side character ataupun disruptor? Kalau saya kena bagi mau jadi apa ni? Okeylah. Ini kita santai kan. Jadi saya bagi jawapan yang lebih santai dan lebih real lah orang muda. Kalau muda di dalam konteks negeri Sabah, pilihan raya Dewan Undangan Sabah, untuk berkata pertamanya kita tidak bertanding pilihan raya kali ini. Itu ada sebab yang lain, mungkin perlu satu episod untuk bercakap pasal itu. So kita tidak akan ulas yang itu.
Cumanya kalau pilihan yang tadi tu untuk masa yang akan datang lah, main character mungkin kita perlu ambil masa yang lebih panjang lagi. Yes. Side character pun tidak jugalah, tapi saya lebih melihat peranan muda di Sabah kepada satu disruptor, orang bilang. Yes. Kita mau mencabar pemikiran orang Sabah sebenarnya. Pertamanya yang I've been very consistent. Saya sangat konsisten bila bercakap. Saya mau menengok, saya mau melihat mana-mana parti yang bertanding, calon yang bertanding. Kita kena keluar daripada pemikiran mindset yang lama. Betul. Tidak ada sudah yang bercakap pasal buruknya si anu tu, buruknya si anu itu ataupun kerajaan dulu lagi teruk, bila kita masuk kita akan jadi lebih baik. Yang lebih penting sebenarnya adalah semua orang kena mula melihat apa sebenarnya kita mau Sabah ni 20 tahun akan datang. Sebenarnya pada muda membawa naratif ataupun pemikiran yang sebegitu sebenarnya tidak mudah. Kalau bercakap sekarang ni, kalau sebelum 5 tahun yang lepas saya fikir sebenarnya senang jadi kita campaign advocate saja begitu. Tapi bila kita sudah bergerak dengan pemikiran sebegitu sejak 5 tahun yang lepas sampailah sekarang, saya sebenarnya perasan dan realize orang di Sabah ni pemikirannya pelbagai. Tempat sini lain, tempat sana lain. Jadi pada muda yang paling penting sekarang adalah untuk memastikan kita mungkin boleh sampai satu tahap pemikiran yang sama, apa sahaja pun untuk Sabah yang paling penting. So buat masa sekarang, memandangkan kita tidak bertanding, itu yang kita akan cuba bawakan at least for the next 5 years. Dan di samping menyediakan lebih ramai calon-calon yang boleh diketengahkan untuk masa akan datang. Itu for the future planning lah. Yes. Dia punya visionnya. Okey, kalau pendapat Pak Izra dalam keadaan sekarang ni, anak muda ni adakah dia masuk macam yang pattern yang kita cakap ni, sifat-sifatnya untuk pengundi dan calon, ataupun masih lagi macam yang dulu? Okey. Bila kita bercakap pasal anak muda, diorang ni ada banyak grup. Yes. Ada yang cakna pasal politik. Yes. Dan tapi masih mau masuk dalam politik. Macam kita lah. Macam kita lah. Masih anak muda lah kan. Dia bawa 40. Tapi ada juga anak muda yang cakna pasal politik tapi tidak mau berada di dalam politik. Sebab merasakan politik ini kotor. Jadi diorang ambil jalan aktivisme untuk memperjuangkan apa yang diorang mau, matlamatnya. So pada saya, orang yang berminat dalam politik, berada dalam politik dengan aktivis anak muda ni sebenarnya membawa matlamat yang sama. Cuma mungkin cara berjuang tu berbeza. Yang itu okey. Tapi yang lebih besar ni sebenarnya adalah golongan anak muda yang kotor begitu. Saya malas semua tahu pasal politik. Yes. Jadi okeylah. Dalam kehidupan seharian mungkin kita boleh tidak bercakap pasal politik dengan orang-orang sebegini. Sebab diorang pun mungkin tidak mau dengar, diorang malas, diorang bosan, diorang betul-betul tidak berminat. Adakah ini pasal stereotip, stigma? Maksudnya macam mana? Stereotip ataupun stigma yang terhadap politik itu? Saya rasa dia lebih kepada mungkin stereotip, mungkin sebab tidak ada ni kan. Tetapi bila masuk pilihan raya, orang-orang inilah yang akan ada masalahnya untuk menentukan siapa yang mereka akan pilih. Yes. Dan mereka ini akan datang kepada kita dan bertanya, siapa sebenarnya yang saya patut undi? Itulah satu lagi pendidikan yang kita patut terapkan kepada semua orang. Educate, bagi awareness macam mana sebenarnya kita mau bantu diorang untuk buat pilihan yang tepat. Tidak semestinya pilihan yang tepat untuk kita, tapi sekurangnya pilihan yang tepat untuk dia. Alright. Okay, understand. So dia ada poin di mana di sana yang orang-orang muda ni dia lebih memilih untuk begitu. Tapi saya mau tanya satu lagi. Macam mana pula trend sekarang ni yang dia tidak declare? Dia apa? Dia tidak declare, yang dia milih mana-mana. Dia cakap undi adalah rahsia. Tapi dalam masa yang sama dia menjelaskan pasal isu-isu yang ada sekarang ni. Anak-anak muda yang begitu. So kalau dia tidak declare apa masalahnya? Dia tidak declare tapi dia punya chances dia kadang-kadang sideline di sini, kadang lain di sini. Atas pagar lah. Atas pagar lah ya. So macam mana? Macam mana dari segi? Macam mana adakah in the future adakah dia ni ke arah mana ni? Sebab at the end orang akan pilih kan? Orang akan pilih. Ya, tapi situasi itu yang saya mau tanya tu, dalam situasi itu ada sampai sejauh mana diorang ni boleh drag
boleh drag. Ya, boleh drag. Boleh drag orang punya. Dia orang punya ialah inner side tu. Saya percaya setiap orang tu dia akan ada ideologi tu. Betul. Kan? Tapi sejauh mana dia orang boleh drag ni benda ni? At the end saya tengok dia bilang dia tidak declare apa semua. Tiba-tiba ikut berkempen. Saya jelas sikit. Okay. Yang paling bimbangnya Ras kan. Ada anak muda tapi tidak semua Ada anak muda yang sengaja tidak declare. Kenapa? Okay. Kalau aku declare, sini aku nak dapat, sini aku dapat. Okey. Itu yang bahaya. Tapi bolehkah kita bercakap pasal yang itu tu? Boleh bah. Okay. Sebab pada saya benda tu sebenarnya yang patut kita pertama-tama sekali kita patut hapuskan terus. Ya. Masalah declare atau tidak declare siapa undi kau tu itu pada saya bukanlah satu perkara yang besar pun. Tugas kita sebagai orang yang berada dalam politik dan yang bertanding especially adalah untuk meyakinkan anak-anak muda yang atas pagar ataupun mungkin dia simpan dulu siapa dia mau apa, sebab mereka ni masih mahu diyakinkan. Atas pagar lah kan, kalau kita bilang dalam istilah pilihan raya ni dia memang yang kelabu lebih ni orangnya ni kan, duduk di tengah-tengah. kau masih boleh lagi kasih putih dia, tapi itu adalah kepada calon-calon tu lah. Kalau yang memang dia sudah hitam, dia memang hitam lah, kau memang tidak boleh ni kan. Tapi orang-orang begini, anak-anak muda yang begini, pengundi yang begini, mungkin masih lagi ada harapan bahawa orang masih ada tawaran lain ataupun calon lain yang mungkin lebih baik. Jadi saya mau dengar lebih lagi. Sebab itu janganlah kita bila berkempen lebih fokus kepada calon-calon lain. Kalau saya lah next time, insya-Allah lah kita tengok macam mana pun kan keadaannya tu. Tapi kalau saya mau tengok calon-calon berkempen, kempenlah diri sendiri. Bagi tahu visi dan misi mereka untuk kawasan tu. Dan beritahulah kepada semua orang, especially yang calon muda, latar belakang masing-masing. Tidak perlu sebut tentang calon lain, tidak perlu bercakap tentang parti lain, bercakap pasal diri sendiri saja. Yes. Sebab ini kempen kan, kita kempen untuk diri sendiri kan. Kenapa kita kena ambil masa 2 minggu ni berkempen bercakap pasal orang lain? Macam pelik kan? Tidak sedap bercakap pasal diri sendiri. Saya cuma mau buat apa? Kontradiknya antara beliau ni kan. Sometimes saya fikir dalam yang konteks ini kan dia confuse. Dia confuse kan. Bila Faizal sebut begitu apa semua, sebenarnya dia boleh jadi macam-macam. Tapi dalam masa yang sama dia pok silap lagi, ada bargaining power di sana, minta kena offer. Okey, tapi yang pasal offer tu lah yang saya betul-betul harap kali ini sebab perkara ni kita terus terang lah kan, di Sabah ni selain daripada kita punya pesta demokrasi ni terlampau meriah, tapi kita juga meriah dengan sampul-sampul yang dibagi masa election. Okay. Adakah? Itu memang hakikatnya memang ada lah kan. Saya fikir lebih di luar bandar daripada di bandar. Jadi bila itulah yang saya bimbang tu, pergi hari raya tadi bukan mau makan kuih, mau duit tu. Iyalah, tapi benda tu yang kita tidak mau berlaku kan, dan benda itu yang kita mau cuba kurangkan kan. Sebab itu lebih penting pada saya daripada kita pergi sana bagi calon daripada kita bercakap tentang apa yang kita mau buat tu. Saya fikir lebih baik untuk kita jangan bagi dan jangan juga terima. Dalam konteks ni saya dah fikir tahu. Yalah, kalau ikut Hamka, ini saya share sekitar daripada Hamka, dia cakap apa? Pemimpin ini lahir daripada perut masyarakat. Bagaimana pemimpin itu yang ada di depan, begitulah masyarakatnya. Dan bila cerita pasal rasuah apa semua, orang bising pasal rasuah, tapi sampul ini diambil. Dan dia tidak rasuah kah? Ya betul. Dan saya juga tidak setuju dengan naratif yang mengatakan ambil sahaja. Ada 5 orang calon yang bertanding, ambil semua daripada 5-5, undi rahsia, saya tidak bagi tahu. Pada saya itu juga satu nasihat atau pendekatan yang tidak betul. Sebab kita seolah-olah mengiyakan bahawa ini okey. Yes. Tetapi sebenarnya memang in the first place pun benda ni tidak bagus. Alright. Okey, kalau point of view aku, rasuah ni dia belum ada kata putusnya. Macam mana sebenarnya bentuk rasuah ni? Bagi aku lah point of view aku. Sebab during pemerintahan Khalifah zaman Nabi pun Khalifah Ali kah kalau dia silap, Kak Umar, dia pergi satu kampung tu, dia kena bagi hadiah. Dia datang, Nabi sebut apa? Kalau kau tidak dapat jawatan tu,
kau rasa hadiah itu kau dapat kah? Kalau kau pegang hadiah itu kau dapat kah? Tapi Nabi tidak sebut lebih daripada itu. Nah itu sih. So dia, orang bilang ada silver lining, in between itu apa sebenarnya? Tapi orang Melayu kan. Oke, tadi terusin. Aku share lagi aku punya pengalaman. 2011 aku pergi Sarawak. Aku pergi kampung yang ramai kaum Bidayu. Di sana dia gentle loh. Kau tahu apa dia cakap? Bila orang share mau bagi duit apa semua, dia cakap apa? Saya tidak undi kau, saya tidak ambil daripada kau. Tapi bila orang bagi apa saja, ambil ini untuk duit minyak, yes dia ambil daripada parti yang dia betul mengundi. So itu culture di Sarawak tau. 2011 saya pergi sana dan saya rasa masih ada lagi sekarang culture tu begitu. So sama juga di sini pun sometimes orang cakap duit minyak. But pada saya sebenarnya mengundi ini tanggung jawab Pak. Yeah. Kau tidak perlu di reward pun untuk mengundi. Ini adalah tanggung jawab kita. Okay, yes. You got the point. Yeah. Sebab kita masih lagi terperangkap dalam peribahasa orang memberi kita merasa. Itu pun ada poinnya di sana. Iya tadi. Oke, aku gantung lagi satu kali. Benda ni. Oke, kita pergi next soalan untuk Husin. Okay. UMNO pernah menjadi parti dominan yang macam kau cakap sebelum ni Sin. Hari ini UMNO berada dalam fasa pembentulan dan pemulihan dalam multiverse Sabah. Apakah naratif baru UMNO untuk kembali menjadi watak penting? Baik. UMNO sedar bahawasanya UMNO bukan lagi kerajaan di Sabah. Yes. Tetapi kita juga sedar bahawasanya apa yang ada di Sabah ini adalah jasa dan air tangan daripada UMNO dan Barisan Nasional. Itu kena sedar kan? Itu tidak boleh dinafikan. Burukkah, baikkah, semuanya ada di situ. Dan UMNO telah menyaksikan satu kejatuhan yang mana pemimpin-pemimpin UMNO itu sendiri yang keluar meninggalkan UMNO. Alright. Ketika UMNO tidak lagi berkuasa di peringkat persekutuan di Putrajaya, maka ramai dalam kalangan pemimpin UMNO ini memilih untuk menubuhkan parti dan menyertai parti-parti yang lain yang lagi lokal. Dan sudah pasti hari ini UMNO sudah hilang kekuatan yang sebelum-sebelum ini dinikmati kerana kehebatan pemimpin kah, kehebatan jentera kah, jadi semua ini dilibatkan. Tapi kali ini PRN kali ini UMNO dan Barisan Nasional bangkit lagi untuk menyertai dalam pilihan raya negeri yang ke-17. Yang sebelum ini kalau penggal lepas tiada kan? Tiada. Tapi apa yang saya nampak, yes, UMNO sedang memperbaiki kerosakan-kerosakan yang ada dan setiap tempat penamaan calon Barisan Nasional, bendera Barisan Nasional dan penyokong-penyokong Barisan Nasional keluar semua. Ini parti saya. Okey. Ini parti saya. Ini menampakkan bahawasanya di Sabah ini, yes, kita tidak boleh nak meletakkan bahawasanya tempat yang kita bertanding itu semua kita boleh menang. Tidak. Tetapi keyakinan kita itu sekarang ini sudah ada. Yang mana UMNO sudah kembali dan apa yang paling saya seronok kali ini bila dipaparkan senarai-senarai calon, tidak ada lagi pergaduhan yang sebelum-sebelum ini. Boykot calon. Kau serius Sin? Kau serius? Iya. Sebelum ini lagi betul, kuat. Sebelum ini lagi kuat, Ras. Sebelum ini lagi kuat. Dan kali ini UMNO Barisan Nasional menampilkan 80% muka baru. Okey. 80% muka baru. Ini fakta dia. Alright. Jadi kalau UMNO dulu sudah pasti pemimpin-pemimpin yang dulu tetap akan menguasai jawatan-jawatan yang ada. Kalau tidak dapat kepada dia bagi kepada anaknya. Kalau tak dapat kepada anak dia bagi kepada isterinya. Ini budaya-budaya yang sebelum ini UMNO ada, sekarang ini sudah turun sedikit demi sedikit dan saya yakin dan percaya sudah tidak begitu lagi UMNO di Sabah. Sin, macam mana kalau aku cakap yang UMNO ni sebenarnya dia bukan dalam satu blok yang sama. Okey? Apa yang jadi sekarang ni, ini saya rasa orang di tempat pun tahu. Saya cakap pecah 3. Tidak, orang cakap pecah 5. Okey, dan ada satu benda lagi yang saya nampak personally between Ketua UMNO dengan CM, it's a personal political grudge. Ya, betul. Dan orang lain ni terpaksa follow sebab
ada istilahnya walaknya kepada pemimpin itu. So macam mana sih? Dia sentimen begini bang, macam CM sekarang ini dia bekas pemimpin UMNO, keluar daripada UMNO. Yes. Jadi sentimen itu ada bang, pengkhianatan itu. Jadi yalah bang, kita berkawan-kawan, dulu berjanji taat setia, kan tiba-tiba engkau pergi. Yalah, kita boleh tetap bersahabat, tapi was-was itu sudah ada bang. Curiga itu sudah ada di sudut hati. Kita boleh berkawan, kita boleh bersalam, tapi perasaan itu tidak boleh diubah. Ataupun adakah pengkhianatan tu just another perspektif atau naratif yang dimainkan yang menidakkan sebenarnya yang orang Sabah ni mau jadi independen. Dia sebab itulah saya cakap tadi, apa-apa pun bila ada pertembungan begini, dia tidak akan meletakkan kepentingan rakyat di awal. Dia akan meletakkan sentimen pribadi, sentimen parti, perasaan dahulu. Dia akan menjejaskan hubungan itu, bang. Macam contoh suami isteri bercerai, kan? Dan dia rujuk kembali. Dia tidak akan jadi sama sewaktu dia mula-mula kahwin dengan selepas dia rujuk. Okey. Sudah tidak sama situasi. Kita go to terus the real the actual punya situasi ya. Masa 2022 UMNO adalah part of the government. Government. Yes. Tapi along the way 2 tahun setengah sampai 2 tahun setengah ke? Tiba-tiba ada Langkah Kinabalu. Langkah Kinabalu awal Januari 2023 lah. Okey. Kan? Tapi masa tu sebenarnya UMNO BN ada dalam peraturan kerajaan. Betul. Oleh kerana yang macam kau cakap tu, personal political grudge dia bawa, tapi ada yang tertinggal. Ini yang jadi masalahnya kan. Bila kita mau balik daripada rumah kita beraya tadi tu, anak-anak tak ikut. Anak-anak kata ini sedap, sofa dia sedap, ada toys lagi. Tapi saya melihat masalah dia sebenarnya bukanlah saya berbalik kepada yang persoalan yang awal tadi. Yes. Apa masalah dia bila ramai parti bertanding atau calon bertanding? Sebenarnya bukan itu masalah dia. Masalah dia bila mana pemimpin itu sendiri mementingkan lebih personal grudge tu daripada kepentingan rakyat. Kalau itu boleh ditolak tepi, siapa-siapa pun bertanding, siapa-siapa pun kerajaan, sebenarnya dia akan tetap membawa, yang penting adalah membawa suara rakyat, membawa perjuangan rakyat. Tapi the realitinya, kalau kita tengok realitinya macam banyak unfinished business di situ Asin. Ya, nak jadi begitu. So mungkin saya gantung sekali lagi. Sebab ini semua modalita yang ni banyak gantung. Memang saya akan gantung ya ni. Baiklah. Nak boleh gantung. Tak boleh gantung kasi dia. Macam kita sama-sama Islam kan. Ini kalau kita libatkan parti. Libatkan parti ada sentimen begitu. Dalam Islam, di dalam satu masjid pun ada sentimen apa? Enggak sedap kau baca khutbah, enggak sedap kau baca jadi imam. Dan kau saja cakap kalau dia imam batal sembahyang. Itulah yang masalah. Itu soal parti itu pun begitu, soal dalam agama sendiri pun ada sentimen-sentimen. Dan benda ini semula jadi yang bagi saya kalau dalam parti yang sama pun boleh bergaduh, ini kan pula berbeza parti. Ini yang bahaya Faizal. Jadi kalau kita sebagai anak-anak muda ni kalau boleh jangan, ialah kita cerita ini atas sejarah-sejarah, atas pengalaman yang sudah berlaku. Jadi kita harapkan selepas ini bila pembentukan kerajaan negeri Sabah tidak adalah budaya-budaya begitu. Saya setuju. Kita terus pergi soalan tu. Kita terus okey. Mudah membawa image politik Sabah selalunya lebih dipengaruhi personality. Bagaimana muda yang menekankan polisi dan idea mahu menembusi budaya politik yang begitu berasaskan siapa dan bukan apa. Okey, tadi kita cerita, kita faham dia punya landscape. Sekarang ni macam mana mau buat? Okey. Kalau saya personally lah, saya sebenarnya saya lebih suka untuk kita tidak berpaksikan seseorang. Yes. Sebab bila kita berpaksikan seseorang ni, bila mana orang ini yang kita hormat dan kita respect membuat satu kesalahan, saya takut nanti kita pun akan turut sama terikut, ataupun walaupun dia salah kita tetap mengatakan tidak, dia yang terbaik dan dia yang bagus dan dia yang seharusnya menerajui parti ataupun kerajaan. Pada saya kita sekarang anak muda especially kena berani untuk
bersuara bila perkara itu tidak betul. Jadi itu yang kita terapkan even dalam muda pun. Memanglah saya setuju, saya akui. Tidak setiap hari itu indah. Betul. Ada masa-masanya kita memang di dalam parti pun kita bergaduh sesama sendiri, tapi bukan untuk kepentingan sendiri, bah. Kita mau yang terbaik untuk parti. So berbeza pendapat itu biasa, kan? Jadi sama juga bila kita orang bilang what is the word, kita meraihkan kepelbagaian pendapat tu, kita juga kena pada masa yang sama memastikan bahawa kita juga boleh mengkritik ataupun menegur pemimpin. Yes. Dan itu yang perlu dibawa bukan saja di dalam parti sendiri, tapi itu yang kita mau bawa dan kita mau terapkan mindset sebegitu untuk kerajaan juga. Okey, tapi Pak Izra, satu hal, betul atau salah dia bergantung kepada relatif masa dan situasi. Ini macam mana? Relatif masa itu yang macam mana dan situasi boleh jadi, but masa apa maksud? Boleh jadi pada masa sebelum tu dia betul. Tapi bila masa berlalu, for the time being apa semua, mungkin pendekatan yang itu berbeza dan dia jadi salah. Macam mana tu? Wah, dia betul-betul susah. Macam mana tu? Itulah situasi. Dalam satu masa dulu kan, BN dia besar sebab dia betul. Tapi bila masa berlalu dengan generasi yang bertambah, populasi Sabah yang begini situasinya dan kekangan mungkin keimpitan hidup dalam Sabah ni apa semua, dia jadi tidak betul. So macam mana? Okey. So saya akan counter balik dengan sebab itu pentingnya kena ada transisi kepimpinan. Pemimpin yang di atas tidak boleh terlampau lama. Ya. Katalah kalau macam kita tidak sebutlah kan, menghormati kempen pilihan raya sekarang ni. Katalah pemimpin A ni dia sudah berkuasa sudah 20 tahun. Jadi ada selepas 20 tahun sekarang ni lah contohnya ada pemimpin muda yang boleh diketengahkan. Mungkin masih belum polish sepenuhnya. Granted sebab dia baru kan. Kalau mau dibandingkan dengan pemimpin yang sudah 20 tahun tu. Tapi yang penting adakah kita memberi peluang kepada orang muda ini untuk digilap? Okey. Saya pause dulu sekejap. Betul ada tempat tu, but for certain location, contoh macam bolehkah saya sebut ni, Kawang. Kawang, dia punya pengundi masih menerima pemimpinnya tu even sampai sekarang. Macam mana dia berpuluh tahun tapi dia masih relevan dan dia serve dia punya pengundi. Walaupun partinya bertukar apa semua, tapi sosok tubuh itu, personality tubuh itu, dia masih lagi relevan sampai sekarang. Masih relevan daripada segi apa? Okey, daripada segi dia serve kepada dia punya orang kampung, daripada dia melayan apa semua, dan orang kampung boleh menerima keadaan tu. Orang pengundi-pengundi dia boleh terima keadaan tu. So macam mana? Saya tidak boleh bercakap untuk penduduk kawasan tu lah. Tapi ada perubahan di situ. tapi bukan tidak perubahan. Sebab untuk bercakap tentang penduduk di kawasan yang saya sendiri tidak pernah pergi, susahlah. Mungkin bukan semua lah. Dia bergantung kepada keadaan. Dia ada talent baru yang mungkin future leader atau apa semua, mungkin dia generic rule dia adalah untuk kita continue relevant walaupun pemimpin yang cemerlang perkhidmatan dia kena pastikan juga siapa selepas dia. Kalau dia kerja 20 tahun apa semua servis kawasan dan sebagainya, tapi tidak orang selepas dia untuk ganti, untuk bawa dia punya legacy, susah juga kan. Betul. Dan benda itu kita tidak boleh tunggu sampai dia retired sudah baru. Kena ada satu kaedah macam mana buat transition dan satu proses untuk gilap leadership for the future leader. Betul. Saya tambahlah sebelum tapi mungkin kalau lebih sedikit ekstrim ataupun lagi ni, saya kalau boleh saya juga berfikiran bahawa mungkin kita boleh untuk wakil rakyat menjadi wakil rakyat, kalau boleh kita boleh utarakan untuk ada penggal dia, ada limit ataupun kalau penjawat awam ada 60 tahun kena bersara, mungkin untuk wakil rakyat kita boleh guna cara yang sama, pendekatan yang sama juga. Tapi saya mungkin berbeza lah dengan tu. Saya mungkin rasa lain. Sebab apa? Okey, saya tengok contoh macam bila dia dapat, ini kita go international sikit lah, Indonesia, Jokowi. Bila dia buat begitu 10 tahun, sebenarnya dia boleh serve lagi bagus. Bila bagi dengan Prabowo, tengok apa jadi dengan Nusantara, dia stop itu benda. Sebab itu projek Jokowi.
So kalau Jokowi masih lagi di presiden apa semua, rasanya Indonesia lagi better daripada Prabowo. Macam mana? Dia ada mau tambah, tapi okey. Pada itu adalah satu lagi masalah yang kita hadapi sekarang sebenarnya. Sebab walaupun kerajaan berubah atau walaupun kepimpinan berubah, polisi yang bagus, perancangan yang bagus, dia tidak sepatutnya Perlu dicantas. dia perlu Tapi dikekalkan. itulah dalam situasi, dalam orang bilang ini praktikal dalam industrinya tu, dia akan cantas. Ya, Itu pun sebab itulah macam saya nak buat contoh yang mudah supaya kita nampak gambaran dia. Macam kita masuk pertandingan lumba lari lah, 4 kali 100. Pelari yang pertama dia bawa baton dan serahkan kepada pelari yang kedua. Pelari yang kedua itu lebih laju daripada pelari yang pertama. Dan bila diserahkan pelari yang kedua itu kepada pelari yang ketiga, pelari yang ketiga pun kena pecut. Dan pelari yang keempat ini adalah pelari yang paling diperlukan, yang penting untuk menamatkan larian dan memastikan pasukannya menang. Masalahnya sekarang, Ras, bila kita tidak digilak pemimpin-pemimpin muda, bila naik saja pemimpin muda jadi loss. Jadi dicadangkan agar ada satu program untuk develop a future leader. betul. Sebab pemimpin yang baik adalah mampu melahirkan Pemimpin. Saya yang setuju. Itu baik. saya setuju 100%. Lepas. Alright. Tapi So, sekarang ini dia gantung macam di negara kita ambil negara lah. Hmm. Pemimpin itu perlu dia jadi nampak hebat supaya bila ada orang ganti dia boleh teruskan legasi tu. dia boleh teruskan legasi nama dia baik. lagi. Dia lagi satu lagi dia cakap, aku lebih baik lah daripada dia. Okey, Sin. Ini masalah. Soalan ni soalan last sebelum kita pergi recap dia, kita simpulkan benda ni. So Sin, ini mungkin advantage, soalan ni advantage kepada kau. UMNO di Sabah sering terlibat dalam gabungan yang berubah-ubah. Bagaimana UMNO mahu yakinkan rakyat bahawa ia masih watak stabil dalam cerita politik di Sabah? Berapa kali UMNO berubah-ubah Okey, kalau di ceritalah. Sabah? Saya nampak Hmm. yang sekali saja. Banyak kali Sin. Sebelum ini, Banyak kali Sin, ha? banyak kali. Banyak Dari kali. tahun 90-an bila dia take over daripada PBS, so dia ambil, lepas tu ada yang keluar masuk dia apa semua, sampailah 2018 keluar, dan dia go on sampai sekarang. MCA dia pun hanging apa semua, itu Oh, konteks di dia. peringkat Malaysia lah. Peringkat Sabah dan Malaysia lah. Okey, dia jadi begitu selepas kita kehilangan kuasa. Hmm. Selepas kita kehilangan kuasa pada PRU yang ke-14, selepas pemimpin-pemimpin UMNO itu lompat. Bukan UMNO yang tinggalkan rakan-rakan. Kalau UMNO itu khianat, dia sudah hancurkan Barisan Nasional ataupun MCA sudah tinggalkan. Tapi Barisan Nasional itu kekal walaupun kita tidak menjadi kerajaan. Tidak sama dengan parti-parti yang lain. Dulu sewaktu pilihan raya bergabung, selepas kalah hancur, berpecah. Banyak sudah parti begitu kan? Bila sampai masa nak pilihan raya, mereka bergabung. Bila kalah, mereka tidak konsisten. Pilihan raya yang akan datang tidak sama parti lagi. Ya. Itu, tapi tidak berlaku dalam UMNO, Ras. Cuma UMNO ini dilibatkan untuk bentuk kerajaan. Tapi tanpa UMNO tidak boleh tubuhkan kerajaan. Macam di peringkat persekutuan, UMNO perlu dilibatkan untuk bentuk kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan. Kalau UMNO tidak bersama, maka kedudukan kerajaan itu tergantung. Jadi bagi saya nampak begini sebagai anak muda dalam parti UMNO dan Barisan Nasional. Saya nampak UMNO menjadi mangsa kepada orang panggil apa? Victim betul. UMNO menjadi mangsa. Okey. Kalau dia tidak terlibat dalam kerajaan, akan dituduh sebagai pentingkan tapi Zin, parti. kena terima hakikat yang bahawasanya kita kehilangan resource dan menjadi image yang lemah, orang tidak akan mau dengan kita, Zin. Betul. Sebab itu dalam parti ni, kau suara tanpa kuasa tiada guna. Kau hebat macam mana pun kau bersuara lantang, ada follower ramai-ramai, tapi kau tiada kuasa. Kau mau buat apa? Jadi sebab itu dalam parti, sebab itu ramai orang nak masuk pilihan raya ini, mau bersuara dan mau berkuasa. Dengan kuasa itu akan menentukan suara kita sampai ataupun tidak. Kalau kita tiada kuasa, bersuaralah bah. Buatlah Facebook ataupun TikTok banyak pun, orang tak dengar.
Jadi sebab itulah ramai yang memilih untuk mencari kuasa. Kenapa? Kerana budaya politik di Malaysia ini, walaupun suara itu betul, oleh kerana kau tidak bersama dengan partiku ataupun tidak memilih kerajaanku, enggak dilayan. Okey. Tapi kalau kuasa semata-mata itu yang dicari. Saya faham the way you coming Ya, from lah. Memang yang bimbangnya bila ada kuasa tak bersuara sudah. Itu yang paling ini. tidak bersuara satu, tapi menyalahgunakan kuasa itu Menyalahgunakan. juga. Jadinya kita tidak boleh juga merendah-rendahkan orang yang bersuara. Walaupun tidak ada kuasa tu, tapi mereka juga bersuara. Ada peranan Bukan untuk orang yang maksud bersuara. saya merendahkan orang yang bersuara. Situasi dalam negara kita ni, orang yang bersuara yang tidak selari dengan parti ataupun tidak selari dengan kerajaan tidak akan dipandang, Pak. Itu maksud saya. Mana kata sebab itulah orang yang bersuara itu sedang mencari kuasa. Okey, kita go untuk soalan final ni. Alang-alang kita mengulas ni sebab aku tengok dia lebih kurang ni ya. Adakah politik Sabah terlalu sibuk berebut watak utama sehingga agenda rakyat tertinggal? Dan kalau ya, siapa yang paling patut dipersalahkan? Sistem, parti atau budaya politik? Saya setuju politik Sabah ni sangat sibuk. Yes, sangat sangat sibuk. fleksibel, sangat fluid. Lebih-lebih kita lah tahun ni. Ya. Itu sangat riuh kan. Tapi untuk point blaming tu sebenarnya kalau boleh tidaklah. Tapi kalau saya perlu pilih, saya akan, itu yang saya fikir saya dan kita di Muda cuba untuk berubah. Walaupun kita tidak mempunyai banyak kuasa, tapi kita juga percaya suara tu boleh membawa kepada perubahan. Yes. Dan walaupun satu-satunya kita cuma ada ahli parlimen muar di parlimen, itu juga Ada boleh. satu lagi, Pak Adun dekat Yalah, Johor. parlimen ya. Adun yes. Itu juga boleh memainkan satu check and balance yang sangat penting. Sebab tanpa check and balance yang begitu, kalau kita beri kuasa yang terlampau banyak pun kepada kerajaan, dia akan jadi tidak seimbang. Takut nanti mereka buat benda yang lebih mementingkan sendiri daripada untuk rakyat. Dalam konteks yang begini, saya mungkin akan tidak juga menyalahkan, Yes. tapi kita bukan cari siapa yang salah apa semua, tapi kita tengok lebih macam mana kepada ya. mungkin kita patut berbincang macam mana budaya politik tu perlu diubah. Dia bukan juga sistem boleh direform, tapi pada masa yang sama kalau kita reform sistem pun tapi budaya politik tetap sama pun tidak akan kemana juga. Dia antara guideline dengan amalan bani. Ya. Ya. So kalau dalam waktu kita bekerja sebenarnya, saya attitude yang Attitude. contribute kepada itu situasi. Attitude lah paling penting. Ya. Kan? Ya. Macam lampu isyarat lah, lampu merah itu berhenti, lampu So, kuning bersedia, hijau kalau- itu bergerak. kalau Tapi orang kalau muda- attitude tiada langgar juga tu. Ya, kalau orang muda masih lagi mengambil benda-benda negatif yang diwariskan tu dan dia keep on the legacy, kemungkinan besar Ya. jadi begitulah. Begitulah. Ya, Okey, begitu. Sin. Okey. Kalau Sabah ni sebuah siri TV politik, apakah plot twist utama yang perlu berlaku untuk membawa masa depan yang lebih stabil dan progresif? Kalau dia sebuah siri TV politik, macam mana kau tengok? Kalau tengok filem Hindustan, Sin memang Hindustan. tak lah, plot twist kan. Plot twist. Okey. Plot twist tiba-tiba dia mati pingsan, tapi dia teringat dia punya cewek bisik, abang bangun, tiba-tiba bangun jadi hero, jadi superhero. Jadi kita mau begitu. Kita mau begitu dalam politik. Sekarang ini kalau kita nampak pemimpin itu tidur, bila ada suara-suara rakyat, dia ingat semula asas kebangkitan dia, kenapa dia menyertai parti politik, kenapa dia mau bertanding, kenapa dia sanggup dihina, dimaki, dicaci berhadapan dengan musuh sekalipun. Kerana apa? Kalau tujuannya kerana rakyat, maka rakyatlah di depan. Kalau kamu hari ini mau berlawan dalam pilihan raya kerana disuruh-suruh orang, maka kamu akan bangkit selepas orang suruh. Bukan secara semula jadinya. Bukan secara semula jadi. Atas Bukan kesedaran. sebab keinginan Jadi dia kesedaran. sendiri. Jadi saya mahukan politik di Sabah ni plot twistnya suara rakyat. Saya mahu pemimpin-pemimpin di Sabah, tak kira lah di Sabah kah di Semenanjung kah, ingat semula
Sewaktu kamu pingsan, siapakah yang berdoa untuk kamu ketika kamu berada di bawah? Siapa yang angkat kamu? Dan kenapa kamu mau naik? Kerana rakyat. Jadi plot twistnya ending cerita itu kita mau yang happy ending, Pak. Yang akan memberikan keterujaan supaya rakyat bangun dan tepuk tangan selepas pawagam itu ditutup. Maksudnya cerita itu tamat, kita mau penonton-penonton itu bangun dan tepuk tangan. Kalau tiba-tiba filem itu habis, alah tergantung. Itu je. Tapi hakikat sebenarnya sekarang nih, Inspektur Sahab dia datang selepas starring kasih selamat dia punya heroin. Macam mana? Itulah maksud saya, Pak. Selepas sahaja keputusan pilihan raya negeri yang ke-17 ini, kita tidak mau lagi yang tergantung-gantung. Alright. Kita mau happy ending. Jadi puas hati. Kalau rakyat memilih parti A, parti A lah yang paling dominan. Jangan ada gabung-gabung sehingganya aku pilih sampai pertengahan penggal, lompat lagi, tarik sokongan lagi. Yang rugi penonton lawan sudah bayar tiket, tiba-tiba pawagam kena tutup. Tapi mungkin itulah corak ataupun pattern di Sabah nih. Dia compare to GPS di Sarawak, mungkin dia memang sedih begitu. Sabah ni dia suka gabung-gabung. Itu yang kita mau plot twistnya ke arah rakyat. Bukan plot twist itu kepada wakil-wakil rakyat. Karena kalau plot twist begitu yang untung wakil rakyat. Mereka beras sudah. Saya panggil abang ras kan. Saya bimbang begini. Selepas mereka menang dalam pilihan raya, minggu depan itu sudah masuk gaji, Pak. 20,000, 15,000 sebagai adu itu confirm sudah dapat. Betul kan? Rakyat dapat apa? Jadi kalau mereka pindah-pindah parti kah, mereka tetap lagi wakil rakyat. Kalau mereka tolak parti A, parti B, buat kerajaan lain lagi, tidak ada tertangguhnya gaji mereka. Kalau mereka bentuk kerajaan, contoh sekarang ini saya jadi adun sebagai pembangkang, gaji sebagai adun sudah dapat. Cuma saya mau pilih untuk jadi kerajaan supaya saya dapat lagi gaji sebagai timbalan menteri ke. Jadi rakyat sudah tidak dapat apa-apa. Ini yang kita tidak mau. Jadi yang rugi tadi adik tadi yang pakai seluar tadi. Yang mau pergi beraya, dia balik punya cerita. Ya, itu. Mungkin kita bagi dengan Pak Izar. Apakah dia punya plot twist? CCTV plot twist yang mana? Sebenarnya saya setuju dengan plot twist yang suara rakyat kena lebih naik. Yes, saya setuju yang itu sebenarnya. Cuma realitinya kita tetap akan melihat selepas 29 hari bulan ini, dia sebenarnya akan menjadi lebih panjang lagi siri dia. Siri perbincangan dia. Tapi yang paling penting akhirnya perjuangan rakyat, suara rakyat itu perlu diangkat. Okay. So mungkin kita sudah sampai di akhir kita punya editor. So mungkin Pak Izra boleh bagikan the whole kesimpulan dia macam mana? Kesimpulan dia macam campaign ni. Campaign mau suruh undi tapi kita tidak ni kan. Silap dia. Okey. Tapi dia tidak boleh suruh undi supaya dia. Okey. Untuk sepanjang 2 minggu ni saya berharap rakyat Sabah kena ikuti perkembangan di mana-mana yang tempat kamu mengundi, pastikan kita mengikuti perkembangan semua calon yang bertanding supaya kita boleh membuat keputusan yang bijak. Keputusan yang bijak untuk diri sendiri, untuk kawasan dan untuk Sabah keseluruhan. Sebab kita tidak mau lagi untuk 5 tahun atau 10 tahun akan datang kita masih lagi bercakap pasal perkara yang sama. Kita kena berfikiran jauh dan pandang ke depan. Apa sebenarnya yang kita mahu untuk Sabah 20 tahun akan datang, itu bermula pada 29 hari bulan ini bila kita mengundi nanti. Jadi kepada rakyat Sabah, turun mengundi dan buat keputusan yang bijak untuk kawasan yang kamu undi itulah. Tidak spesifik calon untuk kempen? Saya berkecuali. Tapi soalan pancing tu. Sebenarnya saya sendiri pun di kawasan yang saya mengundi itu ada 13 calon yang bertanding. Kawasan Padu. Inanam. Jadi saya sendiri pun buat pertama kalinya berfikir yang mana satu saya mau pilih. Tapi saya sudah nampak. Sudah pasti dia pilih yang muda. Itu betul. Kalau ada logo parti saya di sana memang itulah yang saya undikan. Tapi memandangkan tiada, saya akan pilih yang muda, yang baru dan ada misi-visi yang jelas untuk Inanam. Ya, mantap. Mungkin boleh pergi Tengilan jumpa makcik tu, dia bagi doa apa semua.
Gurau-gurau. Okey. Sebaik-baiknya ialah kalau ikut amalan agama masing-masing lah. Kalau kita yang Islam istiqorah lah. Ya. Okey. Sin. Ya. Simpul Sin. Okey. Apapun yang terjadi, kan? Apapun yang terjadi kepada pemimpin-pemimpin, tak kiralah mana-mana parti di Sabah ini, perlu kembali kepada akar perjuangan yang sebenarnya. Kalau kita sebagai seorang ayah, kita mau selamatkan siapa? Anak dan keluarga kita. Yang paling penting itu. Jangan sibuk-sibuk mau pergi selamatkan bini orang, anak orang lain. Kalau di Sabah ini, anak-anak Sabah ini perlu diselamatkan. Negeri Sabah, hak-hak Sabah ini perlu dimartabatkan. Apa jua kamu pegang jawatan rendah ke, pegang jawatan tinggi ke, untuk Sabah tiada kompromi. Kan? Bagi saya, tuntutan MA 63 perlu disuarakan. Tidak kiralah sama kamu ini selari dengan kerajaan persekutuan ke, tidak selari dengan kerajaan persekutuan. Sebab itu hak. Ini soal hak. Yang tidak bersuara sebelum ini mungkin ada alasan-alasannya tertentu. Tetapi kali ini sudah tiada alasan sudah. Kalau mau minta, kalau tidak dapat desak, kan? Tapi sentimen-sentimen yang boleh memecahkan itu perlu dihentikan. Sebab apa? Saya nampak sebagai kesimpulannya di sini ada budaya-budaya yang menolak. Contoh menolak parti daripada Malaya. Contoh kalau menolak parti daripada Malaya, mula tiada tempatlah di sini. Inilah. Tapi kita kena besarkan skop. Sabah ini bukan for Sabahan, Ras. Sabah ini for Malaysia. Sabah ini untuk Malaysia. Dan tanpa Sabah tidak terjadinya Malaysia. Kena ingat itu. Sebab Malaya itu tanah Melayu. Bergabung. Sebab itulah parti pemerintah yang sedia ada ni, dia the best lah. Ya. Bagi saya, inilah ruang kepada kita untuk kita hentikan segala polemik-polemik. Kita sudah dalam satu kumpulan. Sudahlah membawa ideologi masing-masing, tak puas hati perkara peribadi. Sebab kita hentikan dalam PRN yang ke-17 ini, jangan ada budaya-budaya yang sebelum-sebelum ini. Yang menang atas tiket A akhirnya jadi parti B. Alright. Kita tidak mahu begitu. Sebab anak muda yang menyebabkan anak muda ini tidak suka politik macam inilah. Tidak konsisten, berlakunya pengkhianatan. Jadi macam saya anak-anak muda, Faizrah pun barangkali bersetuju bahawasanya jika kita mau menjadi parti yang baik, pemimpin yang hebat, bila kita membuat keputusan itu, jangan berubah-ubah. Jangan pula kerana kepentingan peribadi ditawarkan jawatan selepas ini, kau tinggalkan parti yang kau tidak hargai jasa pengundi-pengundi, jasa jentera-jentera yang bersekang mata untuk memastikan kau menang, tiba-tiba kau lari. Jadi saya harapkan kepada rakyat Sabah di dalam PRN kali ini pada 29 hari bulan ini, pilih pemimpin yang kamu yakin dia akan kekal bersama dengan kamu. Yes. Kekal bersama dengan rakyat. Dan kamu memilih itu kerana kamu yakin pada dia. Jangan kerana sampai satu masa kamu yakin tetapi dia mengkhianati keyakinan kamu. Kalau orang begitu, tinggalkan saja. Dia tidak setia. Minta maaf lah saya sebut. Kalau kita mau jadi pemimpin, kita kena tunjukkan role model kepada anak-anak muda supaya anak muda ni seronok dan berpolitik. Anak muda semangat. Saya ni ialah, kita tidak boleh salahkan anak muda. Kerana kenapa anak muda tidak memilih untuk berpolitik? Sebab kadang-kadang anak muda ni rasa macam serabut. Jadi serabut dengan mainan-mainan pihak-pihak politik ini yang tidak berkesudahan. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat semua, terutamanya rakan-rakan di Sabah, buatlah pilihan yang tepat dan tidak melakukan satu provokasi ke apakah yang menyebabkan ketidaktenteraman di negeri Sabah. Berdoa untuk kepentingan, bukan kepentingan saya, kepentingan rakyat Sabah. Kalau Sabah ini baik, maka seronoklah saya datang. Kalau Sabah tidak baik, Sabah is your second home lah. Ya, saya sudah terhutang budi, Pak. 3 tahun di sini. Boleh capture balik kau punya speech masa pemanas tu. Ya, kalau baik, itu adalah kesimpulan daripada Husin yang last lah kan. So kita akan tutup di sini.
Mungkin editor kita boleh tutup sini. So kita dapat dua orang panel dapat semua bersama dengan kita. So ini adalah pesanan kepada yang terutamanya first time voter. Mungkin inilah perspektif ataupun perkara-perkara yang dihidangkan dalam kempen pilihan raya kali ini. So keputusan di tangan anda. Yang penting jalankan tanggungjawab sebagai pengundi, turun mengundi. Kalau melihat perubahan, jangan boikot undi. Jangan boikot undi. Jangan kasih undi. Betul. Undi. Turun mengundi. Itulah ceritanya. So terima kasih banyak-banyak daripada Borak Corner kepada kita punya panel Pak Izra dengan Wan Mausin. So kita tangguh dan kita akan berjumpa to the next episode. Terima kasih.